Didik TV KPM. Terima kasih Ria. Baik murid-murid, hari ini cikgu nak bawa untuk semua sekali bagaimanakah kita nak sediakan bahan dan juga peralatan untuk melaksanakan pembiakan ikan. Kita kena tahu dahulu bahan dan juga alatan dahulu, barulah kita boleh menjalankan pembiakan ikan. Baik, di depan ni ada macam-macam aneka bahan dan alatan yang ada. Okey, baik. Cikgu terangkan dulu satu persatu. Okey. Penyediaan tempat bahan dan alatan untuk pembiakan ikan hiasan jenis beranak. Okey. Okey. Bahan dia. Yang pertama adalah tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik yang berwarna hijau yang dalam bekas itulah. Okey. Itu adalah tumbuhan akuatik. Baik, ini adalah fungsi ni cikgu akan maklumkan sekejap lagi. Kita kenal dahulu. Okey, yang kedua adalah garam. Ini adalah garam. Okey. Yang ketiga adalah anti-klorin. Okey, anti-klorin. Okey. Yang keempat adalah borang rekod. Okey, dan yang terakhir sekali adalah bahan uji klorin. Okey. Kelima bahan ini adalah penting untuk kita. Okey, jadi kita perlu tahu fungsi bagi setiap bahan ini. Okey. Fungsi bahan dan untuk pembiakan ikan hiasan jenis beranak. Pertama sekali adalah tumbuhan akuatik. Apakah fungsi tumbuhan akuatik di dalam pembiakan ikan hiasan jenis beranak? Baik. Yang pertama, dia fungsinya adalah untuk sebagai tempat perlindungan dan memberi persekitaran semula jadi kepada ikan tersebutlah. Okey, itu adalah fungsi tumbuhan akuatik. Baik, yang kedua adalah anti-klorin. Apakah fungsi anti-klorin? Baik, fungsi anti-klorin adalah untuk menyah klorin di dalam air. Di mana kalau kita tidak buat ujian, tidak meletakkan anti-klorin, ikan boleh mati andai kata air tersebut ada kandungan klorin. Okey, faham tak? Okey, baik. Yang ketiga adalah garam. Okey, garam ini digunakan untuk membasmi ejen penyakit dan merangsang pembiakan ikan. Okey, untuk merangsang pembiakan ikan. Yang seterusnya adalah borang rekod, di mana kita perlu merekod setiap aktiviti yang kita lakukan sewaktu menjalankan pembiakan. Dari segi kita uji airnya, bila dia akan melahirkan anak, berapa banyak. Ini adalah penting supaya kita tahu bahawa ikan tersebut mampu atau tidak memberikan pulangan kepada kita. Maksud cikgu, pulangan wang kepada kita. Baik, yang seterusnya adalah bahan uji klorin. Okey, bahan uji klorin juga sangat penting sekiranya kita menggunakan air pipe. Okey, menggunakan air pipe. Jadi dia adalah untuk menguji kandungan klorin di dalam air. Baik, tadi adalah bahan. Sekarang cikgu hendak terangkan tentang alatan. Okey? Okey, baik. Yang di hujung sekali, di hujung Ria sebelah kanan Ria itu adalah sangkar. Okey, itu adalah sangkar. Yang kedua adalah akuarium. Okey, akuarium kita boleh pakai akuarium ataupun mana-mana bekas. Okey. Yang ketiga adalah berus sabut. Okey, di depan cikgu. Dan yang seterusnya adalah diometer. Diometer pun perlu untuk kita uji dia. Dan akhir sekali adalah pengudaraan, set pengudaraan. Baik, ini adalah merupakan peralatan yang sangat penting. Jadi apakah fungsi peralatan tersebut? Dan akhir sekali adalah sauk. Baik, fungsi alatan untuk membiarkan ikan hiasan jenis beranak. Baik, pergi satu persatu, iaitu akuarium. Fungsinya adalah untuk sebagai bekas untuk menjalankan pembiakan ikan. Okey. Yang kedua adalah sangkar pembiakan. Sangkar pembiakan adalah untuk menghalang daripada ikan memakan anaknya sendiri. Ikan hiasan beranak ini boleh makan anak sendiri. Okey. Yang tiga adalah meter DO. Okey, meter DO fungsinya adalah untuk kita menguji kandungan oksigen di dalam air. Kalaulah ikan ini tidak cukup oksigen, dia akan mati. Jangan hairan dia. Kalau kita jumpa orang bertanya kepada kita, cikgu, kenapa ikan ini mati? Apabila orang itu menjawab ikan ini mati lemas, kita cengang-cengang. Sebenarnya betul. Ikan itu mati lemas. Sebab apa? Kalau kandungan oksigen kurang, ikan juga boleh mati. Sebab ikan juga bernafas menggunakan oksigen melalui liang-liang insang dia. Okey. Di insang dia itu ada globul-globul yang menyerap oksigen daripada air. Daripada air. Okey, jangan pelik. Okey.
Baik, yang seterusnya adalah set pengudaraan. Sebab itulah bila kita membiak ikan, kita perlukan set pengudaraan. Apakah fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk menambah kandungan oksigen di dalam air. Kalau kita tiap tambah, kemungkinan ikan itu tadi akan mati lemas. Kita tak naklah ikan itu mati lemas. Dan ini sangat rugikan kita lah. Okey. Seterusnya adalah tangguk kecil. Okey, tangguk kecil fungsi dia adalah untuk menangguk ikan lah. Okey, untuk menangguk ikan yang kita telah hasilkan ataupun menangguk induk ikan lah untuk kita campurkan dengan jantan dan betina semasa proses pembiakan. Okey. Berus ataupun span. Okey, berus atau span ini sangat juga penting sewaktu kita membasuh ataupun membersihkan kita punya akuarium bekas. Okey, inilah untuk membersihkan bekas ya, membersihkan bekas. Okey, baik. Sekarang cikgu nak bawa semua murid-murid untuk mengetahui langkah-langkah penyediaan tempat pembiakan. Okey. Baik, yang pertama kita kenalah membuang sampah sarap dari dalam akuarium, bukan dalam akuarium, dari dalam akuarium. Maknanya kita, jangan kata membuang sampah sarap dalam akuarium. Itu salah. Sebenarnya dari akuarium tu kita buang, sampah sarap tu dari akuarium. Maknanya sampah sarap, daun ke apa ke kita keluarkan. Okey, kita membuang sampah sarap. Selepas kita buang, apa kita buat? Kita bersihkanlah dengan menggunakan garam. Depan tu tadi ada garam. Okey, kita bersihkan garam untuk membasmi ejen-ejen penyakit lah. Okey, seterusnya adalah membilas. Okey, membilas pembiakan, membilas bekas pembiakan dengan air yang bersih. Dah siap kita basuh, kita bilas. Pastikan betul-betul bilaslah dengan air yang bersih. Okey. Selepas itu adalah kita kering. Sama ada kita nak keringkan begitu saja ataupun kita hendak jemur. Okey. Seterusnya adalah letakkan akuarium di lokasi yang sesuai. Lokasi yang sesuai, iaitu kukuh dan tak diganggu, kurang gangguan. Kemudian memasukkan media pembiakan dan sangkar pembiakan. Okey, kita masukkan tumbuhan akuatik dan juga sangkar. Seterusnya kita akan masukkan air yang baharu lah. Okey, air baru, lepas tu kita akan uji dengan kandungan klorin sama ada ataupun tidak. Okey, lepas itu barulah kita pasang sistem pengudaraan. Okey, baik. Ria, boleh tunjukkan saya tak macam mana dah faham langkah dia, step? Cuba tunjukkan kepada saya macam mana kita hendak menyediakan ni. Okey, cikgu, kalau tengok kita dah ada akuarium kat sini. Okey. Kita tinggal nak masukkan air je, cikgu kan? Okey. Boleh masukkan air sikit? Boleh. Okey. Okey. Sikit je, cikgu. Sikit, jangan lebih. Kalau penuh apa jadi? Kalau penuh apa jadi, cikgu? Kalau penuh, ikan tu akan keluar. Jadi tak adalah fungsi sangkar pembiakan ini. Okey. Boleh ke Ria uji dulu tu? Uji kandungan klorin dulu. Okey, kita ambil air dalam akuarium ni untuk kita uji air ni berklorin ataupun tidak. Sikit saja, tak apa. Sikit je. Okey, sikit saja. Boleh, cikgu? Okey, boleh. Okey, boleh Okey. Ambil bahan uji. Bahan uji ada di depan. Sini bahan uji klorin. Okey. Okey. Murid-murid kalau ada dekat rumah bahan-bahan ni boleh cuba juga, cikgu? Boleh. Berapa titik ni, cikgu? Isi je, tak apa. Kita akan lihat perubahan warna. Kalau tak ada perubahan warna, bermakna air ini sesuai untuk diternak ikan lah. Nak pelihara ikan ke apa ke. Tak bertukar lah, cikgu? Tak bertukar. Okey, cuba pula yang dalam botol tu. Okey, so saya boleh masukkan balik ke? Okey, boleh masuk dalam ni. Okey. Okey. Bermakna air tadi tiada klorin. Okey, air tadi tiada klorin. Okey, cuba air yang dalam botol ini. Air dalam botol pula, cikgu. Okey. Masukkan yang murid-murid. Okey. Okey. Lepas tu kita masukkan bahan uji. Ya, betul. Klorin. Banyak sikit tak apa. Sikit tak apa. Bertukar kuning lah, cikgu. Bertukar kuning. Apa maknanya bertukar kuning? Murid-murid, kalau bertukar kuning menunjukkan air ini ada klorin. Jadi kalau ada klorin macam ini, bagaimana cara kita hendak mengatasi dia adalah dengan menggunakan bahan anti klorin. Okey, boleh cuba Ria ambil satu? Boleh. Ini bermakna ada klorin lah, cikgu. Ya, ada klorin. Okey, kita ambil satu anti klorin. Okey. Satu sudah memadai lah. Okey, satu saja ya. Okey, satu sudah. Okey, kita ambil. Kita tengok perubahan warna ya murid-murid. Okey. Okey. Jom kita tengok.
Letak. Okey, goncang sikit. Okay. Wow. Dah berubah warna jernih lah cikgu. Magic kan? Magic. Okey. Murid-murid, kalau sudah berubah warna, maknanya air tersebut telah pun tiada lagi kandungan klorin. Oleh itu, kita bolehlah untuk pelihara ikan. Untuk dibiarkanlah untuk proses yang seterusnya. Kebiasaannya murid-murid, 3 biji ini, anti klorin ini boleh buat untuk 1 tong sampah. Sampah tu sudah memadai. Okey. Ada yang nak tanya lagi? Oh, saya teruja cikgu sebab kiranya air yang kita dah letakkan anti klorin tadi tu kita dah boleh masukkan ikan ke dalam ni. Ya, betul. Okey. Baiklah, itulah dia dan saya pasti murid-murid di rumah juga teruja cikgu. Didik TV KPM